Boleh nampak ke? Nampak. Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama saya Miza. Hari ini saya akan membentangkan 2.4 iaitu organ utama fotosintesis. Okey, yang pertama, kita akan tengok keperluan fotosintesis dalam tumbuhan. Tumbuhan ialah organisma atau trof yang menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis. Hasil fotosintesis tu dia akan jadi glukosa yang akan digunakan oleh organisma lain untuk jana tenaga melalui pengoksidaan makanan. Tenaga diperlukan untuk melakukan proses hidup seperti pertumbuhan dan pembiakan. Okey, sejarah ringkas penemuan fotosintesis. Yang pertama, pada tahun 1640-an, Jan Baptista van Helmont telah menjalankan satu eksperimen untuk uji idea bahawa tumbuhan ni dapat makanan dari tanah. So, dekat eksperimen ni dia telah tanam satu tumbuhan dekat dalam satu tumbuhan tu yang berat dia asalnya adalah 2.3 kg dan dia tanam dekat tanah kering yang beratnya adalah 90.9. So dia siram air tu selama 5 tahun dan perubahan pada pokok tu membesar sehingga 77 kg. Tapi tanah kering tu tetap sama iaitu 90.8. So kesimpulan Helmont kat sini ialah pokok membesar dengan hanya menggunakan air yang disiram dan bukannya air daripada tanah. Yang kedua pula, pada tahun 1772, eksperimen Joseph Priestley telah menunjukkan bahawa tumbuhan membebaskan oksigen ke atmosfera. So, Priestley ni dia telah letakkan seekor tikus ke dalam sebuah balang yang diterbalikkan. So, dia mendapati bahawa tikus tersebut mati tanpa ada apa-apa di dalam. Lagi satu, dia letakkan tumbuhan bersama-sama dengan tikus dengan api. Dia lihat yang tikus tersebut dapat terus hidup. So kesimpulan Priestley ialah tumbuhan membebaskan oksigen. Next ialah penyesuaian struktur dalaman daun dengan fotosintesis. Fotosintesis perlukan klorofil untuk menyerap tenaga cahaya daripada matahari, gas karbon dioksida daripada atmosfera dan air dari tanah. Gas oksigen pula dibebaskan sebagai hasil sampingan. Selain daun yang merupakan organ fotosintesis utama tumbuhan, berwarna hijau juga dapat menjalankan fotosintesis. So ini ialah hubung kait penyesuaian struktur dalaman daun dengan fotosintesis. Yang korang boleh tengok yang lapisan yang pertama dan ketiga tu ialah epidermis. Yang lapisan pertama ialah epidermis atas dan lapisan ketiga ialah epidermis bawah. Kutika berlilin yang lucina pada epidermis atas dan epidermis bawah membenarkan cahaya matahari untuk tembus epidermis atas dan epidermis bawah ke mesofil palisade. Kehadiran stoma di epidermis bawah pula, apabila terdapat cahaya, stoma akan terbuka dan membenarkan pertukaran gas berlaku. So, di lapisan yang kedua A iaitu mesofil palisade. Dia padat dengan kloroplast, membolehkan menyerap cahaya matahari dengan kadar yang maksimum. Kloroplast mengandungi klorofil. Klorofil menyerap tenaga cahaya untuk fotosintesis. Yang 2B pula ialah mesofil berspine. Dekat mesofil berspine, dia kurang kloroplast berbanding dengan mesofil palisade. So, dia mempunyai banyak ruang udara. Boleh membenarkan pertukaran gas berlaku dengan cekap semasa fotosintesis. Yang dekat 4 iaitu kat dalam tu pula ialah berkas vaskular. Berkas vaskular ada dua iaitu xylem dan phloem. Xylem ni fungsi dia ialah mengangkut air dan garam mineral yang diserap oleh akar ke daun. Phloem pula mengangkut sukrosa
yang dihasilkan melalui fotosintesis dari daun ke seluruh tumbuhan. Next. Right. Okay. Next ialah struktur kloroplast. Kloroplast ni ada klorofil untuk serap cahaya matahari dan tukarkan kepada tenaga kimia semasa fotosintesis. Kloroplast ada 4 bahagian iaitu tilakoid, granum, stroma dengan lamella. Dekat tilakoid tu adalah satu lapisan yang warna hijau tu. So tilakoid tu ialah kantung berbentuk cakra yang mengandungi klorofil. Di membran tilakoid terdapat pigmen fotosintesis yang memerangkap tenaga cahaya matahari. Tindak balas bersandarkan cahaya akan berlaku dekat tilakoid. Granum pula ialah timbunan cakra tilakoid yang tersusun membentuk lapisan. Susunan ini meningkatkan luas permukaan untuk fotosintesis secara optimum. Stroma pula ialah bahagian dalam yang tak berwarna tu yang mengelilingi granum di dalam kloroplast. Tapak tindak balas tidak bersandarkan cahaya yang menghasilkan glukosa. Next ialah tindak balas bersandarkan cahaya dan tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Fotosintesis ada 2 peringkat iaitu tindak balas bersandarkan cahaya yang berlaku di tilakoid dan satu lagi tindak balas tidak bersandarkan cahaya yang berlaku di stroma. Tindak balas bersandarkan cahaya, pigmen fotosintesis di permukaan tilakoid akan serap tenaga cahaya. Yang kedua, tenaga cahaya akan menguji elektron dalam pigmen klorofil yang ke aras lebih tinggi. Yang ketiga, elektron yang teruja daripada klorofil tadi akan melalui satu siri pengangkutan elektron. Tenaga daripada elektron digunakan untuk menghasilkan tenaga dalam bentuk ATP. Elektron ni akhirnya akan terima oleh penerima elektron terakhir iaitu NADP+. NADP seterusnya bergabung dengan H+ daripada fotolisis dan membentuk NADPH yang merupakan satu ejen penurunan. Yang kelima, pigmen molekul klorofil menarik elektron daripada air melalui fotolisis untuk kembali stabil. Fotolisis ni ialah satu proses di mana molekul air ni terurai membentuk ion hidrogen H+ dan ion hidroksida OH- dengan kehadiran tenaga cahaya dan klorofil. Ion hidroksida kehilangan elektron dan membentuk gas oksigen dan air. Tindak balas bersandarkan cahaya pula yang berlaku kat stroma, gas karbon dioksida diikat kepada sebatian organik 6 karbon. NADPH dan ATP dari tindak balas cahaya akan menurunkan sebatian organik ini kepada monomer glukosa. Monomer glukosa terkondensasi untuk membentuk molekul kanji. Butiran kanji akan disimpan dalam stroma kloroplast. So next ialah persamaan dan perbezaan antara tindak balas bersandarkan cahaya dan tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Yang pertama, tindak balas bersandarkan cahaya dia melibatkan fotolisis air. Manakala tindak balas tidak bersandarkan cahaya melibatkan penurunan gas karbon dioksida. Seterusnya, tapak tindak balas tidak bersandarkan cahaya di tilakoid. Manakala tapak tindak balas tidak bersandarkan cahaya iaitu di stroma. Next ialah bahan tindak balas tidak bersandarkan cahaya ialah air dan hasil tindak balas tersebut adalah gas oksigen dan molekul air. Manakala tindak balas tidak bersandarkan cahaya pula gas karbon dioksida dan hasil tindak balas ialah glukosa. Tindak balas bersandarkan cahaya dia hasilkan ATP, manakala tidak bersandarkan cahaya dia menggunakan
molekul ATP. Persamaan kedua-dua ialah dua-duanya berlaku dalam kloroplas dan dua-dua dimangkinkan oleh enzim. Next ialah faktor-faktor persekitaran yang mempengaruhi kadar fotosintesis. Ada 3 faktor utama yang mempengaruhi kadar fotosintesis. Yang pertama ialah kepekatan karbon dioksida, yang kedua keamatan cahaya dan tiga ialah suhu. Kepekatan gas karbon dioksida, peningkatan gas karbon dioksida meningkatkan kadar fotosintesis selagi tiada faktor pengehat lain seperti suhu, persekitaran dan keamatan cahaya. Keamatan cahaya pula diperlukan untuk tindak balas bersandarkan cahaya. So, jika kepekatan gas karbon dioksida dan suhu adalah malar, kadar fotosintesis akan meningkat sehingga mencapai takat maksimum pada waktu tengah hari. Suhu pula, tindak balas dalam fotosintesis dimangkinkan oleh enzim. Oleh yang demikian, perubahan suhu persekitaran akan mempengaruhi aktiviti enzim dan turut mempengaruhi kadar fotosintesis. Suhu optimum berbeza-beza bagi tumbuhan yang berlainan spesies, tapi secara umumnya suhu optimum adalah 25 darjah Celsius hingga 30 darjah Celsius. Suhu yang terlalu tinggi akan menyahaslikan enzim dan proses fotosintesis akan terhenti. Dan yang terakhir ialah kesan perubahan keamatan cahaya dan warna cahaya terhadap kadar fotosintesis. Kadar fotosintesis tumbuhan adalah tidak sama sepanjang hari. Selain faktor keamatan cahaya, kadar fotosintesis juga dipengaruhi oleh warna cahaya. Spektrum cahaya terdiri daripada 7 warna yang tertib dalam tertib susunan tertentu. Kalau nak senang ingat, dia ialah dalam susunan pelangi. Dia akan mula pada ungu, indigo, biru, hijau, kuning, jingga dan merah. Setiap warna ni ada panjang gelombang yang berlainan. Kadar fotosintesis yang paling tinggi adalah dalam cahaya merah dan cahaya biru. Hal ini dikatakan kerana semua cahaya merah diserap oleh klorofil. Cahaya biru pula diserap oleh pigmen karotenoid sebelum dipindahkan kepada klorofil. Kedua-dua cahaya ini dia mempunyai jumlah tenaga yang cukup untuk uji elektron dalam tindak balas bersandarkan cahaya. Okey, saya rasa tu je. Ada apa-apa soalan ke?